kejap lah, apa ni lah. Okey. Aduh. Sakit weh. Tak apa. Sakit-sakit hari ni aku belanja kau ini. Okey? Betul Betul, jom. Okey, jom. Okey, jom. Nak aku belanja. Wah, ya apa ni? Kosong je. Kosong je. Ya, tak apa. Terima kasih. Kenapa ada pisang kat luar ni? Hello? Kenapa tak ajak kat luar? Itulah, aku pun ada tepisan juga. Ya. Itu kan tu lah. Yelah, ya hari tu kita sakit. Ais kau percaya? Lah. Kau pun sama. Itulah. Sorry. Masa? Apakah yang dimaksudkan oleh jirim? Jirim boleh didefinisikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda hidup seperti manusia, tumbuhan dan haiwan dikelaskan sebagai jirim. Tambahan pula, benda yang bukan hidup seperti air, tanah, batu dan udara juga dikelaskan sebagai jirim. Seterusnya, mari kita pelajari sifat jirim. Sifat jirim boleh dibahagikan kepada dua, sifat fizik dan juga sifat kimia. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 dari manusia atau menggunakan alat pengukur. Sifat fizik jirim bergantung pada jenis bahan yang membentuknya. Seterusnya, sifat kimia suatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Sifat kimia ini bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Sifat fizik terdiri daripada takat lebur dan takat didih, kebolehan melarut, kekonduksian haba dan juga ketumpatan. Sifat kimia pula terdiri daripada pengaratan dan kebolehbakaran. Hai murid-murid semua. Jadi hari ini kita nak tahu bagaimana kita nak mengelaskan bahan-bahan yang berada di sekeliling kita. Jadi kita ada 4 jenis perbezaan yang kita boleh gunakan, iaitu ketumpatan, takat didih dan takat lebur dan juga keterlarutan. Jadi sekarang cikgu akan terangkan tentang ketumpatan. Cikgu harap awak masih ingat lagi kita pernah belajar konsep ketumpatan dalam bab 1. Okay, ketumpatan inilah yang menentukan sama ada sesuatu bahan ataupun objek sama ada boleh tenggelam ataupun terapung, di mana objek ataupun bahan yang berketumpatan tinggi akan tenggelam dan bahan ataupun objek yang mempunyai ketumpatan yang rendah akan terapung. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh ketumpatan antara minyak, pasir dan air. Okey, pada pendapat murid-murid semua, bahan manakah yang paling tumpat? Minyak, pasir ataupun air? Awak boleh pause dulu video ni dan fikirkan. Okey, sekarang kita akan tengok video ni. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan tunjukkan demonstrasi yang akan membuktikan ketumpatan antara pasir, minyak dan juga air. Langkah yang pertama ialah awak perlu tuangkan air ke dalam gelas. Okey. Kemudian cikgu akan masukkan pasir. Kemudian akhir sekali cikgu akan letakkan minyak.
Okey, kalau awak boleh perhatikan dengan lebih dekat, minyak berada di atas permukaan air manakala pasir tenggelam. Okey, oleh itu kita boleh buat kesimpulan bahawa minyak mempunyai ketumpatan yang paling rendah manakala pasir mempunyai ketumpatan yang paling tinggi. Dan juga minyak kurang tumpat daripada air dan pasir lebih tumpat daripada air. Okey, sekarang cikgu harap awak semua dah faham dan jelas tentang perbezaan ketumpatan antara minyak, pasir dan air. Sekarang cikgu nak bagi contoh lain pula. Okey, awak pernah dengar tak tentang Laut Mati? Laut Mati ni terletak di perairan Jordan dan ia mempunyai kuantiti garam yang sangat banyak yang menyebabkan ia mempunyai 9.6 kali lebih masin daripada laut-laut biasa. Disebabkan oleh kandungan garam yang sangat tinggi ni menyebabkan Laut Mati mempunyai ketumpatan yang sangat tinggi menyebabkan manusia ataupun kebanyakan objek akan terapung di atas permukaan Laut Mati. Okey, sekarang jom kita belajar tentang takat lebur dan takat didih. Okey, takat lebur dan takat didih inilah yang menggambarkan suhu di mana perubahan fasa berlaku dalam sesuatu bahan. Okey, tak apa, jangan risau. Kalau awak belum jelas lagi, kita akan pergi satu persatu. Okey, apa itu takat lebur? Takat lebur merupakan sifat pepejal, iaitu takat lebur merupakan suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair, iaitu suhu di mana pepejal dan juga cecair berada di dalam keseimbangan. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana takat lebur berlaku dalam kehidupan seharian kita. Cikgu pasti awak semua mesti pernah makan aiskrim kan? Di dalam video ni kita dapat lihat aiskrim itu mencair dan pada suhu ini keadaan pepejal bertukar menjadi cecair, iaitu aiskrim tadi merupakan pepejal dan bertukar menjadi cecair. Okey, bagaimana pula aiskrim ni boleh melebur? Sebenarnya aiskrim ni dia menyerap haba daripada persekitaran dan melebur, iaitu ia berubah fasa daripada pepejal kepada cecair. Okey, seterusnya takat didih. Takat didih ni merupakan sifat cecair. Okey, awak jangan confuse dan awak kena ingat bahawa takat lebur merupakan sifat pepejal dan takat didih merupakan sifat cecair. Okey, takat didih ni ialah suhu apabila keadaan cecair bertukar menjadi gas, di mana tekanan uap cecair adalah sama dengan tekanan luaran. Dan awak kena ingat bahawa cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, jom kita tengok sekarang apa contoh yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian kita. Okey, dalam contoh ni kita dapat lihat air mendidih. Okey, takat didih air ialah 100 darjah Celsius dan pada suhu ini fasa cecair akan memasuki fasa gas. Dalam bahasa mudahnya, cecair akan bertukar menjadi gas. Okey, sekarang jom kita belajar pula tentang keterlarutan. Untuk keterlarutan ni, cikgu ada sediakan satu video eksperimen yang awak pun boleh ikut buat di rumah. Okey, jom kita saksikan. Keterlarutan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut dalam pelarut untuk membentuk larutan. Okey, dalam eksperimen hari ini, cikgu akan tunjukkan eksperimen yang berkaitan dengan keterlarutan. Apa yang kita perlukan ialah bahan larut ataupun zat terlarut, iaitu garam, gula dan juga pasir. Okey, sekarang kita nak tengok mana satu antara garam, gula dan juga pasir yang boleh melarut dan yang mana tidak boleh melarut. Dan juga kita perlukan pelarut, iaitu air. Sekarang cikgu akan tunjukkan. Yang pertama, kita akan masukkan dulu garam. Okey, cikgu akan masukkan garam, satu sudu garam. Untuk yang kedua, cawan yang kedua, cikgu akan masukkan gula. Okey, dan untuk cawan yang ketiga, cikgu akan masukkan pasir. Okey, sekarang kita dah ada tiga cawan. Sekarang cikgu akan kacaukan. Cikgu akan kacaukan gula pula. Dan akhir sekali cikgu akan kacaukan pasir. Okay, setelah cikgu selesai kacaukan ketiga-tiga bahan tadi, sekarang kita dapat perhatikan bahawa bahan yang pertama, iaitu garam, sudah larut sepenuhnya dan membentuk larutan garam. Dan juga sama juga dengan larutan gula. Gula tadi juga telah larut sepenuhnya dan membentuk larutan gula. Manakala pasir tidak larut dan tidak membentuk apa-apa larutan lah. Jadi kat sini hanya terdapat pasir dan juga air. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa garam dan gula merupakan bahan yang boleh larut, manakala pasir merupakan bahan yang tidak boleh larut.
daripada zarah-zarah yang seni dan hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron. Zarah-zarah ini sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apabila haba dibekalkan, zarah-zarah ini bergerak dengan lebih laju. Jirim wujud dalam 3 keadaan. Yang pertama, pepejal. Yang kedua, cecair. Dan yang ketiga, gas. Dalam alam semula jadi, air adalah satu-satunya elemen yang wujud dalam ketiga-tiga keadaan. Air wujud dalam ketiga-tiga keadaan jirim. Yang pertama, pepejal. Yang kedua, cecair. Dan yang ketiga, gas. Sifat 3 keadaan jirim. Yang pertama, pepejal. Contohnya seperti blok kayu dan buku. Jadi pepejal mempunyai bentuk jisim dan isi padu yang tetap dan tidak boleh dimampat. Seterusnya, cecair. Contohnya air. Bentuk cecair mengikut bekas yang diisi, mempunyai jisim dan isi padu yang tetap dan ia juga sukar dimampatkan. Seterusnya, gas. Gas mengikut bentuk bekas yang diisi, tiada jisim yang tetap. Isi padu gas mengikut isi padu bekas yang diisi dan yang terakhir gas boleh dimampatkan. Keadaan zarah bagi ketiga-tiga keadaan jirim. Yang pertama, pepejal. Ruang antara zarah dalam pepejal sangat kecil. Ia bergetar pada kedudukan yang tetap dan zarah tersusun pada kedudukan yang sangat rapat. Cecair. Ruang antara zarah cecair adalah sederhana dan tersusun rapat. Zarah-zarah ini bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Gas. Jadi ruang antara zarah gas adalah besar. Zarah gas tersusun berjauhan, bergerak secara rawak, bebas dan berlanggar antara satu sama lain. Aduh, lapar pula. Makan apa ni? Maggi lah. Bawa apa ni? Ada robot Maggi ni. Cepat-cepat, jangan orang tahu. Nak sikit? Jadi, melalui video tersebut, apakah sebenarnya yang berlaku? Proses yang berlaku ialah proses resapan melalui penyebaran udara. Zarah-zarah bau yang halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Jadi, zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau masakan tersebar. Jadi, resapan berlaku. Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah dalam jirim daripada kawasan berkepekatan tinggi kepada kawasan berkepekatan rendah. Jadi, kadar resapan adalah paling tinggi dalam gas, diikuti dengan cecair dan seterusnya pepejal. Adakah anda mengetahui bahawa jirim boleh bertukar keadaan dari satu keadaan ke keadaan fizikal yang lain? Ya, boleh, tetapi hanya tertakluk kepada jirim seperti air. Apabila jirim berkeadaan pepejal, ingin bertukar menjadi cecair dan kemudian menjadi gas, haba akan diserap. Manakala apabila jirim berkeadaan gas ingin bertukar menjadi cecair dan kemudian menjadi pepejal, haba akan dibebaskan. Apabila suatu jirim yang berkeadaan pepejal ingin bertukar menjadi cecair, jirim tersebut akan menyerap haba. Dan zarah-zarah di dalam jirim tersebut akan memperoleh tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. Dan tenaga haba itu digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Dan kini, zarah-zarah dapat bergerak dengan bebas dan bertukar menjadi cecair apabila suhu mencapai hingga ke takat lebur. Dan proses ini dinamakan sebagai peleburan. Contohnya adalah aiskrim yang sedang mencair. Apabila suatu jirim yang berkeadaan cecair ingin bertukar menjadi gas, jirim tersebut akan menyerap haba. Dan zarah-zarah dalam jirim tersebut akan memperoleh tenaga dan bergerak dengan lebih laju. Dan tenaga haba tersebut juga digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair dan kini zarah-zarah dapat bergerak secara bebas dan rawak dan bertukar menjadi gas apabila suhu mencapai hingga ke takat didih. Dan proses ini dinamakan sebagai pendidihan. Sebagai contoh, apabila kita mendidihkan sejumlah air. Pertukaran cecair kepada gas juga boleh berlaku pada sebarang suhu.
Dan ini namakan sebagai proses penyejatan. Sebagai contoh, apabila kita mengeringkan pakaian yang lembap di ampaian. Apabila satu jirim yang berkeadaan gas ingin bertukar menjadi cecair, jirim tersebut akan membebaskan haba. Dan zarah-zarah dalam jirim tersebut akan kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri satu sama lain. Dan seterusnya bertukar menjadi cecair apabila suhu mencapai di bawah takat didih. Dan proses ini dinamakan sebagai kondensasi. Sebagai contoh, yang kita boleh lihat adalah titisan air di luar permukaan minuman yang sejuk. Apabila suatu jirim yang berkeadaan cecair ingin bertukar menjadi pepejal, jirim tersebut akan membebaskan haba. Dan zarah-zarah dalam jirim itu akan kehilangan tenaga haba dan bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri antara satu sama lain. Kini, zarah akan bertukar menjadi pepejal apabila suhu mencapai di bawah takat lebur. Dan ini namakan sebagai proses pembekuan. Sebagai contoh, apabila kita membekukan ais di dalam peti ais. Akhir sekali, apabila suatu jirim yang berkeadaan pepejal ingin bertukar menjadi gas, ia akan menyerap haba. Manakala suatu jirim berkeadaan gas ingin bertukar menjadi pepejal, ia akan membebaskan haba. Dan kedua-dua pertukaran proses ini dinamakan sebagai pemejawapan. Sebagai contoh adalah ais kering, di mana pada asal pembuatannya ia adalah dalam bentuk gas dan dia akan bertukar menjadi pepejal. Dan bila kita menggunakan ais kering berbentuk pepejal itu, ia akan bertukar semula menjadi gas. Raja ini menunjukkan keseluruhan pertukaran jirim antara pepejal, cecair dan juga gas.